Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada pensyarah iaitu Miss Lim Buat Goh dan juga rakan-rakan yang ada dalam meet pada hari ini. Okey, jadi hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang buku iaitu yang bertajuk Pentingkah Unsur-Unsur Tradisi Perlembagaan Buat Masa Ini. Jadi dalam ni kita akan tengoklah apakah cabaran yang dihadapi, cabaran hubungan etnik yang dihadapi di Malaysia ni, di negara kita ni, dan macam mana unsur-unsur tradisi perlembagaan ni menyelesaikan masalah cabaran tersebut. Okay, tanpa membuang masa, kita teruskan pembentangan. Jadi untuk bahagian ni adalah biodata saja. Boleh rujuk biodata kami. Okey. Dalam kita membincangkan tentang unsur-unsur tradisi dalam perlembagaan ni, kita kena tahu dulu apakah unsur-unsur tradisi tersebut. Okey, unsur-unsur tradisi ni terbahagi kepada 5 iaitu bahasa kebangsaan, agama, persekutuan, pemerintahan beraja, kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putera Sabah Sarawak, dan yang terakhir kedudukan kaum lain. Jadi kita akan dengar dahulu apakah yang berkaitan dengan bahasa kebangsaan, apakah cabaran dan juga apakah kepentingan bahasa kebangsaan ni kepada negara kita. Saya serahkan kepada Anis Balkis untuk terangkan bahagian ini. Baiklah, terima kasih kepada Suhaimi atas pembukaan sebentar tadi. Baiklah, saya teruskan pula dengan unsur tradisi yang pertama berkaitan bahasa kebangsaan. Bahasa kebangsaan ini telah termaktub dalam Perkara 152 berdasarkan Perlembagaan Persekutuan, iaitu Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan Malaysia. Bahasa kebangsaan merupakan medium penyatuan pelbagai kaum yang terdiri daripada masyarakat yang mempunyai latar belakang sosial budaya yang berbeza. Jadi dalam Perkara 152 ini, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar dan urusan-urusan tertentu di Malaysia. Namun begitu, tiada seseorang pun yang dilarang daripada mempelajari bahasa Melayu ataupun mengajar bahasa lain. Dilarang daripada menggunakan bahasa lain, maksud saya. Jadi, contohnya kalau orang lain nak mempelajari bahasa Mandarin ataupun bahasa Tamil, mereka tidak dihalang ataupun disekat. Tetapi bahasa Melayu masih digunakan sebagai bahasa komunikasi antara mereka, antara masyarakat berbagai kaum. Yang ketiga, Perlembagaan Perkara 152 ini juga mengatakan bahawa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri boleh memelihara dan memperkembangkan bahasa komuniti lain. Katakan sesebuah negeri itu mempunyai masyarakat majoriti Cina, jadi mereka komuniti di situ boleh memperkembangkan bahasa Mandarin ke negeri lain untuk orang negeri lain mempelajari bahasa ibunda tersebut. Yang keempat pula, bahasa Melayu telah diwartakan sebagai bahasa rasmi 10 tahun selepas merdeka dan selepas tempoh 10 tahun itu adalah tertakluk kepada peruntukan perlembagaan. Dan bahasa Inggeris juga boleh digunakan dalam parlimen kerana pada zaman dahulu golongan-golongan profesional yang berkaitan dengan parlimen ataupun persekutuan adalah kelulusan daripada luar negara, iaitu daripada London dan yang sebagainya. Jadi bahasa Inggeris turut digunakan kerana terdapat istilah-istilah dalam bahasa Inggeris. Yang kelima pula, peruntukan teks sahih rang undang-undang dan akta parlimen hendaklah dalam bahasa Inggeris. Ini juga berkaitan dengan ahli-ahli profesional dalam parlimen yang berkelulusan daripada luar negara pada ketika merdeka itu. Seterusnya, saya akan teruskan pula dengan cabaran-cabaran bahasa kebangsaan ataupun Perkara 152 di Malaysia. Jadi dari aspek politik, dapat kita lihat cabaran Perkara 152 ini ialah ahli politik menggunakan bahasa rojak dan bahasa Inggeris berbanding bahasa Melayu dalam parlimen. Perkara ini tidak sepatutnya berlaku kerana ahli politik perlu menunjukkan contoh yang baik untuk masyarakat dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu di Malaysia. Contoh yang dapat saya berikan ialah Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya iaitu Datuk Seri Dr. Santana Kumar telah menggunakan istilah homestay berbanding inap desa dalam bahasa Melayu
semasa program kementerian dalam sesi lisan di Dewan Negara. Ini adalah berdasarkan artikel Siti Aliza Yusof pada tahun 2021. Ini menunjukkan bahawa ahli politik ini, beliau tidak begitu mahir dan fasih dalam menggunakan bahasa Melayu. Beliau tidak mengetahui kewujudan istilah inap desa dan lebih memilih untuk menggunakan homestay bagi menggantikan istilah bahasa Melayu tersebut. Ini perkara yang tidak wajarlah kerana ini dalam urusan rasmi. Jadi apakah kepentingan perkara 152 ini dalam mengatasi cabaran ahli politik yang kurang menggunakan bahasa Melayu tersebut? Ialah perkara 152 ini, iaitu bahasa kebangsaan ini penting dalam membantu rakyat berbilang kaum untuk memahami isu semasa berkaitan politik ataupun parlimen negara yang sedang berlaku. Jadi apabila ahli politik menggunakan bahasa Melayu, secara tidak langsung masyarakat yang ingin mengetahui perkembangan semasa politik dan parlimen melalui program televisyen terutamanya dapat memahami dengan jelas isi-isi yang disampaikan berbanding dengan istilah bahasa Inggeris. Baiklah, cabaran yang kedua iaitu dari aspek ekonomi. Cabaran bahasa kebangsaan ini ialah bahasa Inggeris telah menguasai sektor ekonomi terbesar di Malaysia disebabkan oleh ekonomi Malaysia mula dikuasai oleh orang luar. Ini menunjukkan bahawa bahasa asing, iaitu bahasa Inggeris yang dibawa oleh orang luar, banyak digunakan dalam urusan ekonomi berbanding bahasa Melayu kerana tanggapan orang Melayu ini untuk menarik orang luar dalam membuka bisnes ataupun perniagaan di Malaysia, mereka perlu menggunakan bahasa Inggeris untuk berkomunikasi dengan lebih lancar berbanding bahasa Melayu, sedangkan mereka ingin membuka perniagaan di Malaysia. Contoh yang dapat saya berikan ialah rancangan televisyen di Malaysia berkaitan ekonomi lah terutamanya, seperti Ringgit Sense Plus telah dikendalikan dalam bahasa Inggeris. Ini berdasarkan Syamsul Azwaninawi et al. Pada tahun 2020. Apabila penggunaan bahasa Inggeris dalam rancangan televisyen ekonomi ni, masyarakat lain yang tidak mahir bahasa Melayu, bahasa Inggeris tidak akan memahami dengan lebih jelas kaedah-kaedah yang boleh mereka lakukan untuk meningkatkan kestabilan kewangan mereka dan taraf hidup mereka. Jadi bagi mengatasi masalah isu ataupun cabaran bahasa Inggeris menguasai sektor ekonomi itu, perkara 152 ini perlu pertingkatkan dengan lebih ketat kerana ekonomi negara perlulah menggunakan bahasa Melayu bagi meningkatkan, memartabatkan sendiri bahasa Melayu itu di mata dunia. Sama ada peringkat global ataupun peringkat tempatan agar bahasa Melayu tidak dipinggirkan. Seterusnya dari aspek sosial pula, perkara 152 ini telah mengalami cabaran iaitu sekolah vernacular seperti sekolah jenis kebangsaan Cina dan sekolah jenis kebangsaan India banyak berkomunikasi menggunakan bahasa ibunda berbanding bahasa Melayu. Jadi dekat sini kita dah boleh nampak bahawa bahasa Melayu itu telah dipinggirkan sejak bangku sekolah lah, terutama di sekolah vernacular lah, sebab mereka murid-murid di sekolah vernacular ni akan kurang mahir dalam berbahasa Melayu. Ini dibuktikan berdasarkan dapatan kajian Nora Azianaha dan Fazilah Abdul Rahman dari Fakulti Pendidikan Universiti Putra Malaysia yang mengatakan bahawa 55.7% murid sekolah jenis kebangsaan di Kuantan tidak mahir menggunakan bahasa Melayu. Ini dipetik daripada Syamsatun Naha Ahmad pada tahun 2020. Ini menunjukkan bahawa sekolah vernacular ini agak kurang memberangsangkan dalam memartabatkan bahasa Melayu kerana dalam subjek bahasa Melayu sendiri mereka lebih menggunakan bahasa ibunda masing-masing. Contohnya di sekolah jenis kebangsaan Cina, untuk mengajar bahasa Melayu, guru akan terjemahkan istilah bahasa Melayu tersebut dalam bahasa Cina. Jadi murid kurang didedahkan dengan perkataan Melayu sejak awal, hanya sedikit demi sedikit. Jadi apa yang pentingnya perkara 152 ini dalam mengatasi cabaran sosial ini, terutama dari aspek pendidikan. Perkara 152 ini penting sebagai bahasa komunikasi yang dapat meningkatkan taraf ataupun martabat
menggunakan bahasa Melayu itu sendiri, terutama dalam institusi pendidikan. Jadi bahasa Melayu ini tidak akan dipinggirkan lah walaupun sejak daripada peringkat sekolah lagi. Baiklah, itu saja daripada aspek bahasa kebangsaan, unsur tradisi bahasa kebangsaan. Jadi unsur tradisi tersebut tidak dipinggirkan lah. Baiklah, teruskan pula kepada aspek unsur tradisi kedudukan kaum lain. Ini termaktub dalam perkara 8, iaitu semua rakyat adalah sama rata dan berhak mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang. Dalam perkara 10 pula, semua warga negara mempunyai kebebasan bersuara, berhak berhimpun secara aman dan membentuk persatuan. Ini akan dijelaskan dalam cabaran politik. Dia berkaitan dengan parti-parti yang dibentuk ataupun persatuan yang dibentuk oleh masyarakat berbilang kaum. Sama ada dapat mengeratkan perpaduan ataupun tidak. Baiklah, teruskan pula daripada cabaran politik. Dari aspek politik, mengalami kedudukan kaum lain ini mengalami cabaran, iaitu parti-parti politik di Malaysia didominasi oleh etnik tertentu sahaja, etnik majoriti. Contohnya, parti-parti politik UMNO, MCA dan MIC hanya mewakili etnik majoriti kaum Melayu, Cina dan India. Ini dirujuk daripada Nidal Rawa pada tahun 2021. Jadi apabila adanya pembahagian parti-parti politik mengikut kaum-kaum tertentu, hubungan etnik di Malaysia agak kurang memuaskan kerana parti-parti politik ini diwakili oleh golongan etnik tertentu sahaja dan mereka memperjuangkan etnik mereka sahaja dan etnik lain tidak bercampur dengan etnik lain juga. Jadi terasing-asing lah, tak dapat wujudkan semangat perpaduan walaupun dalam parti politik. Jadi untuk mengatasi masalah ini, untuk mengatasi cabaran ini, perkara 10 perlu diguna pakai, iaitu untuk menyatupadukan setiap etnik dalam parti politik yang berteraskan perpaduan. Jadi sepatutnya parti-parti politik ini melibatkan semua kaum, campur-campur kaum, bukan hanya kaum majoriti sahaja, agar tidak ada yang dipulaukan, tidak ada kaum yang dipulaukan. Sebab kaum majoriti sahaja yang terlibat dalam parti-parti politik, kaum yang minoriti agak kurang dilibatkan. Baiklah, dari segi cabaran sosial, perkara 8 itu kesamarataan ialah konflik antara kaum yang melibatkan hinaan terhadap kaum tertentu. Ini dipetik daripada artikel Husaini Amran pada tahun 2023, iaitu bekas pemain pelapis badminton Malaysia iaitu Bong Guang-Yik mengatakan bahawa pengurusan sukan badminton Malaysia agak teruk kerana diuruskan oleh kaum Melayu. Dia ada sentimen perkauman di situ, saling tuduh-menuduh tak hormat walaupun setiap kaum diberikan peluang sama rata untuk menguruskan sesuatu lah dalam sukan ataupun apa. Tapi bila dah bagi peluang sama rata jadi macam ni pula, ada hinaan dan sebagainya. Jadi perkara 8 dalam perlembagaan persekutuan ini penting bagi mengukuhkan nilai hormat menghormati antara kaum. Dari cabaran ekonomi pula, kedudukan kaum lain dalam sektor ekonomi mewujudkan rasa tidak puas hati kerana sektor ekonomi tertentu hanya dipelopori oleh etnik majoriti sahaja. Contohnya ini disebabkan dasar pecah perintah yang dilaksanakan oleh British pada zaman dahulu dan terbawa-bawa hingga kini. Contohnya pedagang kaum Cina lebih kepada perniagaan, kaum Melayu lebih kepada pertanian dan kaum India lebih kepada estate lah. Jadi terbawa-bawa hingga kini lah pengasingan ekonomi ni. Contohnya etnik Melayu hanya memiliki 1.5% saham dan menyebabkan ketidakpuasan hati kerana etnik Cina memiliki saham yang lebih banyak, itu sebanyak 22.8% pada tahun 2019. Jadi apakah kepentingan perkara 8 dalam mengatasi cabaran perbezaan etnik dalam sektor ekonomi ini ialah setiap kaum perlu diberikan peluang yang sama rata termasuklah dalam sektor ekonomi negara. Jadi sektor ekonomi negara ini perlu melibatkan setiap kaum, bukan hanya kaum tertentu. Jadi negara akan lebih sejahtera dan soal ketidakpuasan tadi dapat dielakkan.
Itu saja daripada saya bagi aspek kedua-dua unsur tradisi ini. Saya serahkan pada Suhaimi. Okey, terima kasih Ani Balkis di atas penerangan tadi. Jadi kita teruskan lagi dengan penerangan unsur tradisi iaitu agama persekutuan. Jadi kita nak tahulah apakah cabaran dan juga macam mana agama persekutuan ni memberi kepentingan dan dapat menjadi solusi kepada cabaran tersebut. Okey, teruskan dengan Ain Natasha. Baiklah, terima kasih Suhaimi. Baiklah, saya akan teruskan pembentangan ini berkaitan dengan unsur yang seterusnya iaitu agama persekutuan. Okay, kita sedia maklum bahawa di Malaysia agama rasmi ialah agama Islam. Namun begitu, agama-agama lain masih boleh menganutinya. Hal ini telah termaktub dalam perkara 3 fasa 1 iaitu menyatakan bahawa Islam merupakan agama bagi persekutuan iaitu agama rasmi. Tetapi agama lain masih boleh dianuti oleh penganut-penganut agama lain seperti agama Hindu, Buddha, Kristian dan lain-lain yang terdapat di Malaysia ni. Tujuannya adalah supaya perpaduan sesama masyarakat yang berbilang agama dan kaum ni dapat menjalankan kehidupan dengan aman dan harmoni. Okey, seterusnya dalam agama persekutuan ni, raja sebagai ketua agama Islam bagi setiap negeri yang mempunyai raja. Namun, kedudukannya mestilah mengikut cara dan setakat yang diakui dan ditetapkan oleh perlembagaan negeri. Manakala yang kedudukan ini telah termaktub dalam perkara 3 fasa 2. Okey, bagi negeri-negeri yang tidak mempunyai raja iaitu seperti negeri Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak, mereka perlulah membuat peruntukan bagi memberi yang di-Pertuan Agong kedudukan sebagai ketua agama Islam di negeri itu. Hal ini telah dijelaskan dalam perkara 3 fasa 3. Okey. Baiklah. Seterusnya, kita lihat dari segi kepentingan agama persekutuan dalam menghadapi cabaran hubungan etnik dari segi aspek politik, ekonomi dan sosial. Okey. Seperti yang kita tahu bahawa terdapatnya banyak isu-isu yang melibatkan hubungan etnik dalam menyatupadukan perpaduan antara agama, kaum dan bangsa yang berbeza di Malaysia ini. Itu dalam televisyen, media sosial dan akhbar harian. Baiklah, mari kita lihat bersama-sama apakah cabaran, contoh dan kepentingan agama persekutuan ini dari segi aspek politik. Kita tahu bahawa sistem politik di Malaysia ni melibatkan semua bangsa dan kaum seperti Melayu, Cina dan India. Jadi, dalam politik ni, semua ahli parti perlulah bersikap sensitiviti terhadap sesuatu agama atau kaum itu sendiri. Okey, kita tengok daripada cabaran. Cabaran yang berlaku pada masa kini dalam berpolitik dari segi agama adalah ahli politik ni telah menggunakan isu agama dan perkauman semasa melakukan pilihan raya. Okey, di sini saya nyatakan dengan contoh iaitu menurut Datuk Chong Sin Woon yang merupakan Setiausaha Agung bagi parti MCA tahun 2021 menyatakan bahawa pihaknya melahirkan rasa kecewa terhadap segelintir ahli politik yang memainkan isu-isu yang berkaitan agama serta perkauman secara melampau. Mereka ni seolah-olah tidak mengendahkan kesan buruk yang akan berlaku seperti memecahkan kepada masyarakat jika mereka memainkan isu agama ni, asalkan mereka mendapat kuasa ataupun kemenangan tu selepas pilihan raya. Okey, kita lihat pada kepentingannya pula. Kepentingan adalah kepentingan unsur agama persekutuan dalam perlembagaan persekutuan ni adalah semua orang terutamanya ahli politik perlulah memahami kedudukan bagi setiap agama, terutamanya agama Islam di Malaysia ni. Tujuannya adalah supaya dapat menyatupadukan perpaduan semua agama, kaum dan bangsa yang berbeza. Jika semua orang terutamanya ahli politik menitik beratkan isu sensitiviti agama dan perkauman ni, tidak berlakulah perbalahan antara agama dan kaum. Jadi, agama persekutuan ni amatlah penting dalam pembentukan perlembagaan persekutuan di Malaysia demi menjaga keharmonian dan kebajikan pembinaan agama di Malaysia. Baiklah, seterusnya kita tengok pula apakah cabaran dan kepentingan dalam aspek ekonomi.
Di sini saya nyatakan cabaran yang berlaku di Malaysia pada masa kini adalah kita dapat lihat bahawa kegiatan rasuah yang berleluasa di Malaysia pada masa kini adalah kita dapat kegiatan rasuah yang berleluasa yang telah menyebabkan kemunduran ekonomi. Berdasarkan portal rasmi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) merekodkan kes rasuah di negara ini pada tahun itu setakat bulan 1 hingga 5 telah mencatat sebanyak 583 kes. Di sini saya telah meletakkan bukti yang menunjukkan bahawa kegiatan rasuah itu berleluasa. Menurut Nur Muhammad Syakil Hamid, yakni Timbalan Pengarah Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat UPN tahun 2022 menyatakan bahawa hampir setiap hari ada saja kes rasuah yang dilakukan oleh anggota masyarakat yang membabitkan pelbagai salah laku seperti sogokan, salah guna kuasa dan penyelewengan wang ringgit. Amalan rasuah ni boleh menghakis dan mengurangkan pelaburan domestik dan juga kemasukan jumlah pelaburan langsung asing iaitu FDI. Hal ini dikatakan demikian kerana berlakunya peningkatan kos pentadbiran dan urus niaga. Justru itu, dengan adanya unsur ini dalam perlembagaan, negara kita dapat membendung isu rasuah ini. Hal ini kerana Islam, di sini kepentingannya adalah kerana Islam telah mengharamkan amalan rasuah kerana rasuah ni akan membuat hidup seseorang sengsara, hubungan sesama masyarakat menjadi kucak-kacir serta dapat mencacatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika adanya agama persekutuan dalam perlembagaan ini, kebajikan masyarakat tidak kira berbeza agama, kaum dan bangsa pun dapat dijamin kehidupannya seperti contohnya harga barang tu dapat dilakukan dengan harga yang berpatutan mengikut kadar pendapatan di Malaysia ni. Oleh itu, dengan adanya unsur ni dalam perlembagaan, ia dapat merapatkan jurang antara orang kaya dengan orang miskin di Malaysia ni. Baiklah. Seterusnya, aspek kepentingan yang terakhir daripada aspek kepentingan agama persekutuan dalam segi aspek sosial pula ialah, kita tengok cabaran. Cabaran yang berlaku yang berkait dengan agama adalah individu yang mempersenda dan menyentuh isu sensitif bagi agama dan kaum lain. Buktinya, di sini saya nyatakan bukti yang diperoleh daripada bernama iaitu pada 24 Mei 2023 menyatakan bahawa terdapat seorang wanita tempatan yang berusia 46 tahun di Gombak telah disyaki memuat naik kandungan yang telah menyentuh sensitiviti agama dan perkauman di media sosial, iaitu memuat naik di Facebook. Kita sedia maklum tahu bahawa setiap agama dan perkauman ni tidak boleh memainkan atau mempersendakan agama bagi kaum lain bagi menghormati budaya masyarakat masing-masing. Hal ini juga telah termaktub dalam perkara 3. Justru itu, kepentingan agama persekutuan ini adalah tidak boleh ada diskriminasi terhadap warga negara semata-mata atas alasan agama, ras, keturunan, tempat lain atau jantina. Tujuannya adalah untuk menjaga kebajikan dan keharmonian sesama agama bagi kaum lain. Dengan adanya unsur ini dalam perlembagaan persekutuan, agama lain tidak boleh sewenang-wenangnya menyentuh atau mempersendakan isu sensitiviti bagi agama dan kaum lain. Secara kesimpulannya, unsur agama persekutuan ini amatlah penting bagi sistem perlembagaan di Malaysia. Ini supaya kehidupan masyarakat yang berbilang kaum dan agama ini terjamin serta negara ini tidak menjadi huru-hara disebabkan tiada persefahaman sesama masyarakat. Tambahan, ia dapat memelihara agama Islam daripada dicerca atau dihina oleh bangsa lain. Itu sahaja dari saya. Saya serahkan kembali pada Suhaimi. Okey, terima kasih Aina Tasha di atas penerangan tentang agama persekutuan tadi. Jadi kita dah dengar 3 unsur tradisi dan kita dah tahulah kenapa unsur tradisi yang telah diterangkan ni amat penting. Sebab kita tahu negara kita sekarang tengah menghadapi satu cabaran yang besar dan bagaimana unsur-unsur tersebut menjadi satu penyelesaian lah
dan ada sebab kenapa unsur-unsur tradisi ini dikekalkan sehingga kini. Jadi sekarang saya akan teruskan pembentangan lagi dua unsur tradisi. Okey, kita tengok yang pertama, iaitu kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putera Sabah Sarawak. Yang ini sedikit penerangan ringkas lah tentang kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putera Sabah Sarawak, iaitu yang di-Pertuan Agong bertanggungjawab untuk memelihara kedudukan istimewa orang Melayu dan kaum Bumi Putera di negeri Sabah dan Sarawak serta kepentingan kaum-kaum lain. Contoh keistimewaannya ialah jawatan dalam perkhidmatan awam, pemberian beasiswa dan bantuan, kemudahan pendidikan, lesen perniagaan, kemudahan khas lain. Yang ini telah termaktub dalam perkara 153. Jadi kat sini kita tahu yang di-Pertuan Agong bertanggungjawab untuk memelihara kedudukan ni, dan kita nak tengok lepas ni kenapa perkara ni amat penting dalam negara kita. Kita tengok di muka surat sebelahnya, kepentingan unsur ini dalam menghadapi cabaran hubungan etnik. Kita tengok yang pertama iaitu dari aspek politik lah. Kenapa kata kedudukan orang Melayu ni, kedudukan orang Melayu ataupun Bumi Putera lah, kita panggil semua tu Bumi Putera. Kenapa pentingnya kedudukan Bumi Putera ni? Yang pertama dalam aspek politik kita tengok orang bukan Melayu. Orang bukan Melayu ni telah membuat penentangan sewaktu pilihan raya umum pada PRU, pilihan raya umum PRU pada 1969, maafkan saya. Dan kita lihat apa yang jadi lepas tu. Berlakunya peristiwa pergaduhan yang besar yang kita semua dah tahu kan. Kat sini juga kedudukan orang Melayu dan Bumi Putera sering dipertikaikan. Yang ini sering berlaku dalam parlimen kita, sering dipertikaikan. Kenapa orang Melayu dapat keistimewaan macam ni? Kenapa orang bukan Bumi Putera tak dapat? Jadi kat sini sebenarnya ada sebab dan kenapa benda ni dikekalkan, sebab kita nak bagi keutamaan kepada orang Melayu ni untuk mencuba contohnya dalam bidang perniagaan, dalam bidang pendidikan, kita memberi keistimewaan lah. Maksudnya kita memberi peluang untuk mereka satu keistimewaan, satu kelebihan di tanah mereka sendiri. Okey, untuk lebih jelas lagi kita tengok dalam aspek ekonomi pula. Okey, contoh dalam ekonomi ni kita dapat lihat orang asing ramai mengambil kesempatan berniaga di Malaysia. Contohnya orang dari Pakistan yang berniaga di Malaysia. Hal ini telah menjejaskan peluang orang Melayu berniaga. Kat sini kita tengok cabarannya, maksudnya cabaran yang dihadapi oleh ekonomi sekarang ni, ramai orang luar masuk berniaga. Jadi kat sini kalaulah keistimewaan orang Melayu ni kita tak kekalkan, sudah pasti negara kita ni dah tak adalah orang Melayu yang berniaga. Rasanya dah semua akan sapu bersih oleh orang luar. Jadi kat sini kita dapat lihat macam mana kepentingan dan juga macam mana perkara unsur tradisi perlembagaan ni telah membantu dan memberi satu penyelamat lah, sebagai penyelamat kepada kita semua. Contoh keistimewaan yang kita dapat ialah memberikan permit dan lesen perniagaan kepada Bumi Putera seperti permit import. Okey, dalam kes permit import ni kita ambil contoh yang paling kita senang nak cerita ialah kumpulan Nazar. Kumpulan Nazar, ya betul. Kumpulan Nazar ni satu kumpulan yang import kenderaan. Jadi permit import ni dia dapat keistimewaan dari segi cukai dan macam mana. Jadi kumpulan Nazar ni telah berjaya lah untuk mengambil peluang ni untuk menjadikan ekonomi di Malaysia ni sebagai orang Bumi Putera dan berjaya mencipta nama di peringkat yang global dan mampu untuk tunjukkan bahawa dengan keistimewaan yang kita peroleh, kita mampu menjadi salah satu sumber cabang ekonomi yang berjaya lah. Okey. Seterusnya kita tengok dari aspek sosial pula. Dari aspek sosial kita tengok kadar peratus orang bukan Melayu lebih tinggi berbanding orang Melayu ataupun Bumi Putera di pengajian tinggi. Yang ini kita boleh tengok polisi pengambilan pelajar-pelajar di IPTA, contohnya di UPM. Dia tiada had, maksudnya tiada had sama ada orang Melayu ke orang bukan Melayu, orang Bumi Putera ke bukan Bumi Putera, dia akan orang kata open. Dan kat sini telah menutup menutup ruang lah, bukan menutup ruang, maksudnya telah menjejaskan lah kedudukan ataupun peluang kepada orang Melayu ni, orang dari tanah Melayu sendiri untuk melanjutkan pengajian di peringkat yang tinggi. Jadi kat sini kita tengok lagi, kemasukan pelajar Bumi Putera hanya sekitar 10% dan selebihnya adalah kaum-kaum lain di IPTA dan IPTS, kata Tun Dr. Mahathir pada 2009.
Ini jelaslah kita tengok sebab di Malaysia ni banyak universiti dan universiti kebanyakannya dia bersifat terbuka. Dia ambil yang mengikut kriteria yang dia nak dan dia terus ambil. Dan kebanyakan kita tengok ramailah pelajar-pelajar Cina yang dapat tempat di IPTA ni. Okey, jadi macam mana unsur tradisi iaitu kepentingan orang Melayu ataupun Bumiputera ni membantu? Sebagai contoh kita tengok apakah macam mana dia selesaikan ni masalah ni. Dia memberikan pertukaran beasiswa, bantuan dan keistimewaan pelajaran serta kemudahan dalam pelajaran kepada Bumiputera. Sebagai contoh kita boleh tengok Universiti Teknologi Mara dan juga Kolej Metrokulasi. Mereka ni telah mengamalkan mengaplikasikanlah apa yang disarankan dalam perlembagaan tu, iaitu kelebihan kepada orang Melayu ataupun Bumiputera ni. Dan kita dapat lihat UiTM, Universiti Teknologi Mara, UiTM dan Metrokulasi memang dia mengalu-alukan ataupun memberi ruang kepada orang Bumiputera untuk banyak menuntut di sana. Jadi kat sini orang-orang Melayu, orang-orang Bumiputera bertuah lah sebab kita dah ada slot untuk melanjutkan pembelajaran. Jadi rugilah kalau kita tak gunakan slot ni sebab kita dah dapat keistimewaan yang banyak lah. Okey. Seterusnya saya akan terangkan dari aspek pemerintahan beraja. Ini yang terakhir. Unsur tradisi perlembagaan yang terakhir iaitu pemerintahan beraja. Dalam pemerintahan beraja ni kita kena tahu kuasa dan peranan yang di-Pertuan Agong. Itu Agong kita lah. Yang pertama, Agong ni mempunyai kuasa eksekutif. Ciri-ciri boleh baca di muka surat ni, di halaman ni. Yang kedua, kuasa perundangan, kuasa kehakiman dan kuasa pengampunan. Itu kita tahu kuasa dan peranan Agong tu lah. Jadi kita nak tengok apakah cabaran hubungan etnik ni dan macam mana kepentingan pemerintahan beraja ni. Kita tengok dari aspek politik. Okey. Ya. Okey. Kita zoom jap. Okey. Dari aspek politik, kita dapat lihat ada sikap segelintir pemimpin yang menggugat kestabilan negara sewaktu musim pandemik COVID-19 dengan memohon perisytiharan darurat. Yang ini telah menggugat kestabilan negara kita lah. Jadi macam mana pemerintahan beraja ni dia memainkan peranan ataupun memberi kelebihan. Kita dapat lihat bahawa Agong kita telah menangguh dahulu keputusan kerana mahu berbincang dengan Majlis Raja-Raja. Kat sini kita dapat lihat macam mana Agong tu berperanan dan peranan Agong ni telah memberi satu kelebihan lah. Sebab jika dia membuat tindakan terburu-buru ataupun tiada, orang kata tak ada Agong, sudah pasti negara kita akan bergolak lah sebab masing-masing akan cuba bersaing antara satu sama lain. Pemimpin-pemimpin akan bersaing untuk dapatkan tempat mereka di tahap tertinggi dan hal ini akan menjejaskanlah kestabilan negara, keharmonian negara dan kita rasanya kalau tiada pemerintahan beraja ni sudah pasti negara kita dah tak seaman sekarang yang kita duduk sekarang ni. Okey, seterusnya kita tengok isu yang kedua iaitu isu naik turun kedudukan Perdana Menteri. Kebelakangan ni banyak isu naik turun Perdana Menteri. Ada yang naik, ada yang orang kata buat comeback jadi Perdana Menteri, ada yang meletak jawatan. Kat sini kita dapat lihatlah macam mana peranan Agong ni sangat-sangat penting di mana Agong ni telah memanggil pemimpin Pakatan Harapan ke Istana Negara untuk berbincang. Ni pada pilihan raya umum pada yang ke-14 tu. Kat sini kita tengok macam mana keistimewaan apabila negara kita ada raja ni, dia menjadi satu ketua, jadi ketua untuk menyelesaikan masalah ni. Kalau tak ada raja, kalau kita harapkan Perdana Menteri, sudah pasti negara kita memang akan kita tak tahulah apa jadi, tapi mungkin tak seaman sekarang, tak setenang sekarang lah. Okey, kita tengok aspek yang kedua iaitu aspek sosial. Aspek sosial kita tengok banyak isu jenayah dan ada juga isu jenayah kerana berperang ingin melawan raja. Yang ini orang kata memang kerja gila, melawan raja. Dan kalau di tempat lain, kalau melawan raja memang hukuman bunuh, hukuman matilah orang kata. Tapi macam mana institusi beraja kita, pemerintahan beraja kita ni dia ada satu keistimewaan iaitu kalau kita tengok di halaman sebelum tu kuasa pengampunan. Jadi kat sini dalam aspek sosial ni raja ni telah menggunakan budi bicara dia, menggunakan kuasa dia untuk memberi pengampunan kepada 13 banduan. Kat sini kita tengok dalam utusan Malaysia, saya petik daripada utusan Malaysia pada 30 Ogos 2020, baru-baru lagi.
di mana Agong telah memberi pengampunan kepada 13 banduan yang telah berperang, orang kata membuat rusuhan ingin melawan raja. Kat sini kita tengok begitu hebatnya pemerintahan beraja ni, sangat-sangat terurus, sangat-sangat sistematik. Dan akhir sekali kita tengok dari aspek ekonomi, macam mana pemerintahan beraja ni mampu menyelesaikan masalah ataupun cabaran dalam aspek ekonomi. Contoh, isu penyelewengan wang yang dilakukan oleh pemimpin besar. Bayangkan di negara kita tak ada Agong, tiada pemerintah, tiada orang kata orang kuat, orang paling tinggi. Sudah pasti isu-isu penyelewengan wang daripada pemimpin-pemimpin besar ni semakin berleluasa. Dan banyaklah kes rasuah, kes curi duit sini, curi duit rakyat apa semua. Yang itu kita yang mahu elakkan. Dan benda ni sebenarnya dah berlaku di negara kita. Tapi kat sini kita dapat lihat bahawa kuasa raja ni, Agong ni berhak, benda ni belum lagi terjadi, tapi dengan kuasa raja kita ada pemimpin, kita kira pemimpin yang besar ni, kuasa raja ni, kita ada Agong berhak menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja ataupun RCI jika keadaan mendesak. Maksudnya kat sini kita dapat lihat kenapa unsur tradisi iaitu raja perlembagaan ni sangat penting sebab ingin menstabilkan negara kita. Sebab banyak sangat isu-isu yang berkaitan dengan etnik yang bergaduh, yang ingin perebutan kuasa, yang ingin macam-macam lah seperti yang kita dah dengar sebelum-sebelum ni, seperti yang Anis Balkis terangkan, yang Ain Natasha terangkan. Jadi kat sini kita dah dapat lihat lah macam mana unsur-unsur tradisi ni telah menjadi satu penyelesaian, jalan penyelesaian, dan kita dah tahu apakah kelebihan ataupun kepentingannya adanya unsur-unsur tradisi perlembagaan ni. Jadi saya rasa sampai di situ saja penerangan tentang topik ini. Jadi saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.